الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sihat wal afiyah, boleh sama-sama kita menunaikan salatul Jumaah pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Jamadis Tsani, 27 Jamadis Tsani, bersamaan dengan 20 Mekarakum 2566. Maka di dalam negara kita, dalam masyarakat kita, sebagaimana yang kerajaan cuba mengeluarkan syiar tentang macam manakah kita nak melahirkan anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kamkuan hak orang yang duk bagi kepada kita, khususnya ialah Perdana Menteri, banyak ia bagi kamkuan itu. Saya tengok ialah tidak ada benda lain, ialah untuk nak menjadikan manusia kita orang-orang yang bagus dan baik. Tetapi di dalam Islam kita memberi tekanan yang lebih hebat, mengambil berat daripada perkara tersebut. Maka sebelum yang saya nak bagikan kepada kita sebagai kamkuan kita pada Mekarakum ini 2566, supaya kita mengambil i'tibar dalam kita nak mendidikkan anak-anak kita dan generasi kita. Maka terlebih dahulu, dalam Islam yang menyebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim, dalam surah 54, surah Ar-Rum ayat yang ke-54, yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f summa ja'ala min dha'f quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin du'afa wa syaibah wa yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Apa maksudnya? Ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, mula-mula lahirnya ialah kita sebagai orang-orang yang lemah, budak bayi yang kecil-kecil. Kalau orang nak lontar kita, lontar bolehlah. Orang yang nak buat gapo kepada kita, budak-budak yang kecil tidak boleh buat apa, menunjukkan lemahnya. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan lemah kita menjadikan kuat. Allah menjadikan dewasa, kuat fafak kita nah, orang-orang yang muda. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita lemah balik. Wasyaibah ni menunjukkan kita berubah, maknanya menunjukkan tua kita. Yakhluqu ma yasha, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Alimul Qadir, dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Maka daripada ayat ini jelaslah kepada kita, kita mula-mulanya dilahirkan dengan keadaan lemah, dan lepas itu kuat, dan lepas itu pula jadi orang yang lemah balik. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, maka di antara wai kita ataupun masa kita, maka kita sebagai ayah-ayah ataupun adik-adik ataupun generasi yang muda ini, boleh jadi, bukan boleh jadi, kita telah lalui dah perkara-perkara yang kita telah dilalui. Kalaulah kita orang-orang tua telah dilalui semuanya. Kalau orang yang muda masuk peringkat yang kedua, maka di sini tidak ada benda-benda yang lain yang kita boleh nak melahirkan manusia yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba memberikan kepada kita 3 perkara kemampuan kita ini, insya-Allah. Yang pertama ialah al-khair. Macam manakah kita nak menjadikan manusia yang baik, yang selalunya mengerti arti baiknya, yang selalunya mengerti al-haq wal batil, yang mana mengertinya yang mana hak buruk dan yang mana hak baik. Itu yang pertama. Maka nak melahirkan perkara yang kita mengerti ini, dia perlu kepada didikan dan proses kita ni. Perlukan obrom kepada kita. Maka yang kedua, kita nak melahirkan pemuda-pemudi kita yang suka kepada al-ata'. Selalunya pemuda kita selalu memberi. Selalunya orang-orang yang ada kuasa di segi tenaganya memberikan tenaganya. Kalau orang-orang yang ada harta, memberi sedekah dengan hartanya dan sebagainya. Sebagaimana yang kita lihat 2-3 minggu yang lepas, di kawasan kita ada banjir yang besar, ada bah yang kuat dan hujan yang lebat. Maka alhamdulillah, kita tengok kepada pemuda kita itu, ataupun NGO yang ada, ataupun komuniti yang ada, banyak kita telah memberikan kepada tolongnya kepada masyarakat kita. Alhamdulillah. Tetapinya adanya segelintir manusia, ada sikit lagi pemuda-pemuda yang mana tak memahami al-Islam yang sebenarnya. Mereka itu mengambil kesempatan kita. Dalam suasana yang banjir itu, dalam suasana yang hujan itu, yang manusia kita pada ketika itu susah, lari ke sana ke sini, akak barang ke sana ke sini, maka adanya pemuda kita itu mengambil kesempatan dicuri barang-barang pula kita. Ini yang kita rasa sedihnya. Maka macam manakah kita cuba nak melahirkan generasi kita yang dikatakan al-ata', al-khair. Yang ketiga ialah kita nak melahirkan generasi kita al-qawiyun amin. Kita nak melahirkan pemuda kita yang kuat dan sertanya memberi amanah kepercayaan. Ulama yang mengatakan, ma makna qawi? Al-qawi ini ialah pemimpin ataupun pemuda yang beraninya membuat keputusan yang mana al-haq wal batil kita. Hak mana yang benar dan hak mana yang buruk. Ini susah dalam suasana kita yang berada pada masa sekarang. Kita cuba lihat pemimpin-pemimpin kita yang ada dalam masa sekarang, yang tidak adanya pendirian yang kuat, dan yang lagi al-amin. Al-amin ini ialah setengahnya mengatakan kita tak terimanya corruption yang berada di kalangan kita, riswah yang ada di kalangan kita, tak kiralah segala-gala apa pun. Dan yang keempat, kita nak melahirkan pemuda kita yang selalunya al-banna, orang yang selalunya kritik membina.
Kita tegur kawan-kawan kita. Kita beri nasihat kepada kawan-kawan kita. Kita cuba nak membenakan saudara mara kita. Bukan kita kritik menjatuhkan maruah kepada saudara mara kita. Khususnya kita cuba mengkritikkan di segi kefahaman masyarakat kita tentang fahaman yang ada di dalam negara kita atau tempatan kita. Sedang jemaah yang dikasihi sekalian, maka di antara perkara-perkara yang boleh nak menyekatkan perkara ini, maka di antaranya yang saya boleh sebut kepada kita 2-3 perkara. Yang pertamanya yang boleh perkara yang upasat di dalam kita nak mendidikkan generasi kita ataupun anak-anak kita ataupun kita sendiri, ialah di antaranya kita ada banyak dalam suasana sekarang ni orang panggil globalisasi kita nah. Di antaranya orang panggil mass media yang ada. Orang panggil benda-benda yang canggih yang ada. Khususnya kadang-kadang kita telah galik dengan melihatnya YouTube yang ada. Kadang-kadang 10 jam, 11 jam sehari buat kita. Dan begitu juga kepada adik-adik kita, selalunya melihat menengoknya game-game yang ada, rugi masa buat kita. Dan juga adik-adik kita selalunya main dengan telefon dan TikTok dan sebagainya. Yang saya sedih sekarang ialah di antara TikTok yang rasa saya tak, bagi pandangan saya itu, di antara kita cuba membuatkan TikTok dengan Al-Quranul Karim tetapi menggunanya wanita yang cantik. Ini yang banyak kita lihat. Seolah kita kata orang ni lah yang baca Al-Quran, cuma rupa dia yang cantik. Nah, saya akan takut jadi perkara yang fitnah bapak kita nah. Kalau boleh kita nak hantarkan YouTube itu, TikTok itu, kita ambillah orang-orang yang asal yang baca Al-Quranul Karim. Jangan ambil orang perempuan yang comel lepas tu duk buat bibir mulut bapak kita. Takut jadi fitnah kepada kita. Ingat baik buat kita. Dan juga perkara-perkara yang boleh menghalangkan kita itu ialah ketum dan ganja. Ini makruf kepada kita. Yang keempat ialah benda yang boleh menghalangkan kepada kita pengaruh bebasnya fikiran, bebasnya fahaman. Dengan adanya ini banyaklah yang mahu cerita, orang lelaki nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi lelaki. Bebas dalam masyarakat kita. Dan yang juga yang perkara yang boleh menghalangkan kita itu, kita duduk sesama keluarga kita, suami isteri, selalunya berbalah sesama keluarga kita, maka kita tidak boleh menjayakan, memproseskan anak-anak kita itu. Dan saya lihat di antaranya kagum dengan ucapan Perdana Menteri yang baru hak Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagaimana 2 minggu lepas saya telah lihat dalam YouTube-nya, dalam cakapannya, yang mana yang buat forum tentang macam mana kita nak menjadikan seorang pemimpin, leadership. Nah, maka di antara yang saya boleh mengambilnya, dia kata kepada kita, yang saya risaunya dalam masyarakat kita ini ialah pemuda kita kurang iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kurang baca buat kita. Allahu Akbar. Yang saya risaunya, pemuda kita selalunya melihat TV dan TikTok yang ada, YouTube yang ada, kurangnya kita nak mencarikan buku-buku dan membaca dengan ikhtiar kita yang sendiri. Boleh tengok, tetapi kadang-kadang dia mari benda-benda yang lain. Maka macam mana kita nak melahirkan pemuda kita yang selalu suka membaca, khususnya ialah tentang agama-agama Allah Subhanahu Wa Taala, tentang membacanya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah jadi kasih sekalian, maka di antara kita nak memproseskan anak-anak kita, di antara bukan banyak, mana 2-3 perkara, banyak kita nak cara-cara kita nak mendidikkan anak-anak kita itu. Maka di antaranya ayat-ayat Al-Quran yang sebut kepada kita dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Besar api neraka kita. Pedihnya kalau kita dibandingkan api yang ada di muka bumi ini. Maka di antara perkara yang kita nak memproseskan, nak menjauhkan kita daripada api-api neraka itu ialah kita sebagai ayah, sebagai ibu bapa nak bagi anak kita kepada orang lain itu, kita pilih dulu pasangan atau menantu kita. Tengok dulu adakah mereka itu kuat dengan dasar-dasar yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang agama yang awal-awal kita. Janganlah kita dipandangkan harta benda yang pertama. Janganlah kita dipandangkan dengan rupa parah yang pertama. Janganlah kita dipandangkan keturunan yang pertama. Tetapi kalau ada 2, 3, 4 perkara tu, 4 tu comel lah. Tak dihalangkan. Tetapi yang besarnya kita kena melihat dulu adakah yang nak menjadikan dalam keluarga kita mereka yang adanya dasar agama Allah Subhanahu wa taala bapak kita. Nah, yang kedua ini kita selalunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dah kita nak melahirkan anak-anak kita sebagai anak yang beriman kepada Allah? Kita kena doa silahul mukmin. Doa itu sebagai senjata kepada kita. Maka di antara doa-doa yang kita nak memproseskan, nak melahirkan anak-anak kita itu ketika kita tidur bersama dengan isteri kita, bapak kita. Nah, start daripada situ lagi, bapak kita. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita dengan doanya, bismillah, Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibna asy-syaitan ma razaqtana. Maka apakah maksudnya? Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada syaitan dan jauhkanlah daripada syaitan yang mana nak bagi rezeki kepada kami. Maknanya razaqtana di sini ialah anak-anak kita. Kita apabila kahwin nak pada anak, maka di antara rezeki di sini ialah anak-anak. Maka Islam kita digalakkan kita hafalkanlah doa-doa ini dalam masa kita tidur dengan isteri kita. Begitu juga doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita nak melahirkan anak-anak kita itu yang sebagai imam, yang bertakwa serta boleh memimpin masyarakat kita, kita. Nah, dan lagi kalau boleh kita perlulah lahir anak kita itu dalam masa seminggu ataupun 2 minggu, kita buat akikahkan anak-anak kita. Itu sunnatul muakkah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita ajarkan anak-anak kita, latihkan anak-anak kita umur 7 tahun dengan kita supaya anak kita sembahyang bersama dengan kita. Sampai 10 tahun kita cuba watirkan anak-anak kita. Ini Islam diajarkan kepada kita. Dan juga yang besar sekali kepada kita, sebelum kita nak menghantarkan anak-anak kita kepada sekolah-sekolah anuban atau sekolah-sekolah patum yang ada, kalau boleh kita, ibu bapa lah yang sebagai orang-orang yang pertama mendidikkan anak-anak kita. Kalau boleh kita tak boleh katanya kita tak pandainya nak ajar anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim. Itu dikatakan didikan al-ula, didikan yang pertama daripada ibu bapanya. Itu yang barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maaflah bapak kita kadang-kadang kita lihat di masyarakat kita dengan sibuk dengan kerjanya, kadang-kadang tak sempat nak layannya kepada anak-anak kita, tak sempat nak beri sepatah kepada anak-anak kita. Sampai waktu pagi tinggal duit atas peti pergi, dan anak kita ambil pergi sekolah. Saya rasa kesiangnya ke anak-anak kita itu. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam buku-buku yang ada, buku at-tasawuf, dia mengatakan kepada kita ialah anak-anak kita itu apa buat kita dalam kita nak, kalau kita salah mendidik anak-anak kita itu, kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia dibandingkan seolahnya salah seorang daripada mereka itu mengambilkan saji
dan menutupkan saji itu di atas kucing, kucing itu mati. Tidak memberi makan dan minum kepada kucing itu, maka akibatnya ialah orang itu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menganiayai seekor binatang. Dan apa yang kait dengan kita? Ialah kita seolahnya kita melahirkan anak-anak kita. Kita beranaknya anak-anak kita, ramainya anak-anak kita. Kita sekadar memberi makan dan minum sahaja kepada anak-anak kita. Kita tak bagi pendidikan kepada anak-anak kita, maka kita juga tergolongan daripada mereka sebagaimana yang dikatakan tadi itu, dapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik puan kita yang besar sekali ialah didikan, memberikan anak-anak kita mata pelajaran. Kita tak mencukupi memberi makan dan minum saja, kita memberikan pendidikan, mata pelajaran, pengajian kepada anak-anak kita itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat jadi kasih sekalian, kita dalam hati-hati kita rasanya nak melahirkan anak-anak kita sebagai tokoh, sebagai pemimpin, sebagai ulama. Maka di antara kita cubalah, selain daripada Nabi dan sahabatnya, kita cuba membacakan sejarah-sejarah ulama-ulama tempatan kita. Yang dikatakan Syekh Daud Al-Fathani, macam mana mereka itu alimnya. Yang alimnya Syekh Daud itu ialah, saya lihat dalam sejarahnya, mula-mula yang diasuhnya, yang diajarnya oleh ayahnya Wan Abdullah kepada Syekh Daud Al-Fathani itu, dengan ajarnya Al-Quranul Karim. Begitu juga kita lihat kepada Hamka Abdul Karim Al-Malik Amrullah, seorang ulama Indonesia, telah meninggal dunia juga. Ialah dididiknya oleh keluarganya dengan Al-Quranul Karim, sehingga beliau menjadi orang cerdik. Umur dia tu 12 tahun. Dalam bilik dia tu kawan-kawannya umur 20 tahun. Nak ayat kecerdikannya itu yang Allah baginya kepada Abu Hamka, kalaulah kita baca seorang yang telah mengarangnya tafsir Al-Azhar. Maka semuanya didikan daripada ayah-ayah yang pertama. Dan juga ulama yang jiran kita yang baru meninggal ialah Ni Abdul Aziz Ni'mat, sebagaimana menteri besar di Kelantan. Berapa samai kita, saya empat penggal. Mereka itu ialah dididikan oleh ayah-ayah dan dididikan oleh ayahnya dan ibunya terdahulu dengan Al-Quranul Karim, dan selepas itu beliau masuk sekolah kebangsaan, dia kata di Bandar Kota Baru dan sebagainya, dan ulama-ulama yang lain. Maka marilah sama-sama kita cuba menghidupkan, sebelum kita nak menghantarkan anak-anak kita kepada sekolah-sekolah anuban-anuban, kita bolehnya
kita mendidikkan anak-anak kita yang terdahulu oleh kita itu. Marilah sama-sama kita selawatkan kita kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala wa 'anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat til ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al islam wal muslimin wa ila syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'il ladzi wa a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanina ar-Rohingya fi Burma wa Palestin wa fi Syria wa fil Iraq wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'atikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.